Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salma binti Rabun, nombor matrik 2211299, akan membentangkan tentang tajuk nusyus, analisis undang-undang keluarga Islam di negeri Johor. Baiklah, dalam isu nusyus ini amat membimbangkan sekali kerana ia merupakan suatu isu kritikal dalam kehidupan rumah tangga di dalam negara Malaysia terutamanya, kerana terlalu banyak kes-kes yang berlaku, antaranya isteri yang curang, isteri tidak balik rumah dan sebagainya. Maka dengan itu amatlah penting untuk kita analisis kembali mengapa terjadinya isu-isu yang sedemikian. Adakah benar isteri tersebut telah nusyus, dan adakah nusyus ini boleh sewenang-wenangnya di label oleh sesiapa sahaja. Okey, kita tidak mahu masyarakat kita salah faham terhadap isu ini, yang mana jika wanita itu keluar dari rumah ataupun tidak lagi duduk di rumah suaminya, maka wanita itu dilabel sebagai nusyus. Kita tidak mahu masyarakat kita berlaku salah faham sedemikian. Maka amatlah wajar di dalam pembentangan kali ini untuk saya menerangkan bagaimanakah nusyus ini sebenar-benarnya disabitkan di dalam perundangan syariah Malaysia. Baiklah, objektif pembentangan ini adalah untuk kita mengelakkan salah guna terma nusyus ini sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti mana yang diperuntukkan di dalam hukum syarak, yang mana jika seseorang isteri itu nusyus, seseorang isteri itu tidak lagi layak untuk menerima nafkah. Baiklah, untuk pensabitan nusyus di negeri Johor, nusyus ini perlulah dibawa kesnya ke mahkamah. Hanya mahkamah syariah saja yang mempunyai kuasa untuk mensabitkan seseorang isteri itu sama ada dia nusyus ataupun tidak. Tuntutan nusyus yang dibuat secara langsung di mahkamah syariah akan membawa implikasi seorang isteri itu akan dinafikan hak nafkahnya. Manakala dakwaan nusyus yang dibuat melalui bahagian pendakwaan Jabatan Agama Islam akan membawa implikasi isteri turut dikenakan denda. Okey, untuk memulakan prosiding nusyus ini, satu saman perlu dikemukakan oleh si suamilah kebanyakannya. Prosiding tersebut perlulah melalui saman dan bukannya melalui permohonan. Menurut Undang-Undang 20 tahun 2003, iaitu Undang-Undang Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor tahun 2003. Baik, tindakan-tindakan ini secara umumnya adalah apabila suami itu ingin membuat tuntutan pensabitan nusyus ke atas isterinya. Pihak suami perlu memfailkan saman dan penyataan tuntutan kepada mahkamah. Dalam tuntutan tersebut, pihak suami perlu menyatakan fakta-fakta yang boleh dijadikan bukti aduan untuk menunjukkan bahawa isteri itu benar-benar nusyus. Selain itu, dalam tuntutan itu juga pihak suami perlu memasukkan suatu penyataan tentang relief yang dituntut, iaitu memohon mahkamah menetapkan nusyus ke atas isterinya berdasarkan peruntukan yang berkaitan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor tahun 2003. Apabila pihak mahkamah telah mendaftarkan kes tersebut, pihak mahkamah akan memanggil kedua-dua pihak, iaitu suami isteri, untuk mendengar keterangan kedua-dua belah pihak. Sekiranya pihak isteri mengaku dan tidak membuat sebarang penafian terhadap segala tuntutan yang dibuat oleh suaminya di dalam mahkamah, beserta dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang menyokong tuntutan suaminya itu, maka mahkamah akan menetapkan nusyus ke atas isterinya berdasarkan Fasal 60 ayat 2 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor tahun 2003. Namun jika isteri
mempertikaikan atau tidak bersetuju dengan sebahagian atau keseluruhan kandungan tuntutan oleh suaminya, maka pihak isteri perlu memasukkan penyataan yang mengaku atau menafikan setiap fakta dan butiran yang terkandung dalam penyataan tuntutan pihak suami. Pihak isteri juga perlu menyatakan fakta-fakta baru yang dijadikan bukti sebagai pembelaan. Baik, secara ringkasannya, saya ingin menyimpulkan bahawa seorang suami tidak boleh menetapkan nusyus itu secara peribadinya sahaja. Seorang suami itu perlu membuat permohonan dan tuntutan di mahkamah syariah untuk pensabitan nusyus. Jika suami tidak mendapat pensabitan nusyus, maka isteri masih berhak untuk menerima nafkah. Dan menurut pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor tahun 2003, dalam peruntukan ini menghuraikan kriteria atau keadaan yang menyebabkan berlakunya penetapan perkara nusyus, iaitu sekiranya isteri menjauhkan diri dari suaminya, meninggalkan rumah tanpa izin, membuat perkara yang menyalahi syarak, tidak mahu berpindah mengikut suaminya tanpa alasan munasabah yang boleh diterima syarak. Isteri yang ditetapkan atau disabitkan nusyus oleh mahkamah tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya hingga isterinya kembali menjalankan kewajipan terhadap suaminya. Isteri yang disabitkan nusyus oleh mahkamah juga tidak berhak kepada nafkah dalam perkahwinan dan nafkah iddah, tetapi masih berhak menuntut mut'ah, harta bersama dan harta pencarian dan hadonah. Dan nusyus boleh diselesaikan sama ada menerusi perbicaraan dalam mahkamah dengan mendapat perintah taat kembali dan penetapan perkara nusyus. Isteri tidak bersetuju dengan dakwaan nusyus dan melantik peguam untuk mempertikaikan tuntutan nusyus, isteri benar-benar kembali taat, kes tidak akan diteruskan dengan perintah nusyus tapi ditukarkan kepada perceraian secara baik. Baiklah, cadangan saya adalah suami perlu memainkan peranan dalam membimbing isteri supaya dijauhkan daripada isu nusyus ini. Dan juga isteri juga hendaklah menurut dan taat kepada suaminya. Dan kembali suami isteri ini perlulah kembali kepada ajaran Islam, yang mana yang pertama, suami hendaklah memberi nasihat, peringatan atau pengajaran sekiranya isterinya membuat salah. Yang kedua, menjauhi isterinya di tempat tidur sekiranya masih berterusan buat salah. Dan yang ketiga, sekiranya isteri itu masih membuat salah, hendaklah memukul isteri dalam bentuk takdib, yang ini edukatif dan bukan dalam keadaan membenci. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.